Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek sejarah tingkatan 5 iaitu bab 10 Kecemerlangan Malaysia di Persada Dunia. Mari kita lihat sedikit sinopsis sebelum kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu Malaysia memainkan peranan penting pada peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang. Penglibatan Malaysia dalam usaha membangkitkan isu global menyebabkan negara kita disegani oleh negara lain. Penglibatan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa, kemudian isu kemanusiaan dan keamanan serta kelestarian global berjaya meletakkan Malaysia sama taraf dengan negara besar bagi memastikan keamanan dunia berkekalan. Penglibatan rakyat Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan serta sikap kesukarelawanan yang tinggi turut menaikkan nama Malaysia di persada dunia. Jadi usaha Malaysia ini pastinya berdasarkan kepada pegangan bahawa dunia ini milik semua yang perlu dijaga sebagai satu warisan. Perkara tersebut turut menjadi wawasan untuk Malaysia menuju kejayaan pada masa hadapan. Baik, kita teruskan kepada intipati pembelajaran, iaitu apakah yang akan kita pelajari dalam bab 10. Yang pertama ialah Malaysia dalam isu global contemporary. Kemudian yang kedua, peranan Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yang ketiga, penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Yang keempat, kita ada usaha mengekalkan kelestarian global. Serta yang kelima, wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, jadi kita akan lihat dahulu elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang dapat diterapkan dalam topik ini. Yang pertama ialah kepentingan kebijaksanaan dalam mengurus isu global. Bukan sahaja isu negara tetapi juga isu global. Yang kedua, kepentingan sikap prihatin dan peka terhadap isu serantau. Yang ketiga, kepentingan mempunyai semangat kesukarelawanan dalam isu global. Yang keempat, sikap kerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia. Jadi ini adalah 4 elemen kewarganegaraan dan juga nilai sivik yang dapat diterapkan dalam bab 10. Seterusnya untuk KPS, bagi memahami kronologi ialah tentang isu pertindihan sempadan. Seterusnya, meneroka bukti usaha Malaysia menangani isu kemelesetan ekonomi. Yang ketiga, membuat interpretasi pengisytiharan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Yang keempat, kita boleh membuat imajinasi tentang kesungguhan Malaysia dalam menghadapi isu global. Seterusnya, yang kelima ialah boleh membuat rasionalisasi tentang kepentingan pengisytiharan deklarasi Langkawi. Baik, mari kita mulakan dengan 10.1 iaitu Malaysia dalam isu global contemporary. Malaysia tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap terbuka. Isu pada peringkat global sama ada isu ekonomi, sosial maupun politik turut mempengaruhi perkembangan negara kita. Jadi sikap dan pandangan Malaysia tentang isu tersebut turut disuarakan dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa. Dalam keadaan ini, kemampuan Malaysia menangani isu dengan baik tanpa sebarang konflik
telah menunjukkan kebijaksanaan pemimpin negara kita. Isu global ini termasuklah isu ekonomi dan persempadanan. Okey, kemampuan Malaysia menangani isu ini dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. Baik, mari kita lihat satu persatu antara isu yang dihadapi oleh Malaysia. Okey, kita lihat yang pertama, cikgu nak nomborkan dulu di sini. Yang pertama ialah penyalahgunaan dadah. Okey. Kemudian yang kedua, kita akan lihat tentang isu pertindihan sempadan. Kemudian yang ketiga iaitu isu kempen anti minyak sawit. Yang keempat, isu pemerdagangan orang. Dan yang kelima, isu penyakit berjangkit. Baik, kita akan melihat tentang kelima-lima isu ini. Baik, mari kita lihat tentang isu yang pertama, iaitu isu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah merupakan satu isu global yang dihadapi oleh Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia antara negara yang mengisytiharkan perang terhadap penyalahgunaan dadah dan menjatuhkan hukuman berat kepada pesalah dadah. Okey, kita lihat yang pertama. Kesungguhan Malaysia memerangi bahaya penyalahgunaan dadah telah disuarakan dalam forum antarabangsa seperti International Drug Enforcement Conference IDEC, iaitu persidangan penguatkuasaan dadah antarabangsa yang telah ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Amerika Syarikat. Yang kedua, Malaysia turut mendapatkan kerjasama daripada International Criminal Police Organisation, kerjasama dengan Interpol, iaitu polis antarabangsa dalam usaha memerangi dadah serta bekerjasama dengan negara lain bagi menggubal strategi operasi menangani masalah ini. Dan yang ketiga ialah kelantangan Malaysia memerangi dadah turut disuarakan dalam forum PBB. Apabila Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat, terpilih sebagai Ketua Jawatan Kuasa Anti Dadah Antarabangsa pada tahun 1988. Baiklah, bagi isu yang kedua, iaitu isu pertindihan sempadan. Okey, apakah itu isu pertindihan sempadan? Malaysia turut terlibat dalam isu tuntutan sempadan dan hak milik bertindih dengan negara lain. Kita lihat Yang pertama tentang tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Okey. Melibatkan Malaysia dengan Singapura, manakala Pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dengan Indonesia. Okey. Kita lihat Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini antara Malaysia dengan Indonesia. Okey, kalau Pulau Batu Putih tadi antara Malaysia dengan Singapura. Alright. Kedua-dua tuntutan ini telah berjaya diselesaikan melalui keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa, iaitu pada tahun 2002. Pada tahun 2002, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah menjadi hak milik Malaysia. Alright. Dan pada tahun 2008 pula, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa hak milik Pulau Batu Putih adalah milik Singapura. Jadi isu pertindihan itu telah selesai. Isu tuntutan kepulauan Spratly pula iaitu melibatkan China, Vietnam, Brunei dan Filipina. Jadi isu ini masih belum selesai sehingga ke hari ini. Kedudukan Pulau Spratly ini yang terletak di tengah-tengah rantau Asia Tenggara bukan sahaja penting dari sudut geostrategik
tetapi juga dari aspek perdagangan. Jadi perkara ini menjadi asas perebutan kepulauan Spratly. Okey. Seterusnya, bagi Malaysia, tuntutan terhadap kepulauan Spratly ini bermula pada tahun 1979 apabila memasukkan sebahagian daripada kepulauan Spratly ke dalam wilayah Malaysia. Kepulauan ini merangkumi pulau kecil Amboina, Terumbu Ubi, Terumbu Semarang Barat dan layang-layang seperti yang termaktub dalam Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1948. Antarusaha yang dilakukan bagi menyelesaikan isu ini termasuklah membangkitkan isu Spratly dalam forum ASEAN China pada tahun 1995. Ini berkaitan tentang isu pertindihan sempadan. Jadi jika kita perhatikan kedudukan kepulauan Spratly dalam peta yang diberikan ini, iaitu di Laut Cina Selatan. Kita lihat di sini kedudukannya. Okey. Kita lihat dia berhampiran dengan Filipina. Dia agak jauh lah daripada Malaysia, tetapi dari semenanjung Malaysia kelihatan agak jauh, tetapi dia nampak begitu agak dekat dengan Sabah. Sabah yang juga termasuk dalam wilayah Malaysia. Okey. Ada sedikit info tentang kepulauan Spratly ini, iaitu terletak di Laut Cina Selatan. Okey, mari kita lihat dia adalah seluas 500 batu persegi, di mana kira-kira 100 batu nautika dari pantai Borneo, iaitu dari Sabah. Sebuah kepulauan batu karang yang mempunyai lebih 100 buah pulau kecil yang berbentuk batuan dan batu karang, dengan 9 daripadanya bersaiz besar. Okey, turut juga dikenali sebagai terra nullius, iaitu tidak mempunyai pemilik. Sebab itulah dia menjadi perebutan, supaya boleh diisytiharkan bahawa pulau ini menjadi milik siapa. Seterusnya, yang ketiga ialah isu kempen anti minyak sawit. Mari kita lihat bagaimana gerakan anti minyak kelapa sawit telah dilancarkan oleh negara maju, di mana ini secara tidak langsung telah menggugat ekonomi negara yang sedang membangun. Isu ini terpaksa dihadapi oleh negara pengeluar minyak sawit, termasuklah Malaysia dan negara jiran kita iaitu Indonesia. Okey, mari kita lihat kronologi tentang kempen anti minyak sawit ini, iaitu minyak sawit menjadi pesaing utama kepada minyak kacang soya, hingga menyebabkan kempen anti minyak sawit dijalankan oleh pengeluar minyak kacang soya, iaitu American Soybean Association ataupun ASA. Okey, jadi gerakan anti minyak sawit ini dilaksanakan oleh pengeluar kacang soya iaitu ASA, dan satu lagi yang menyokong gerakan kempen ini ialah NGO pencinta alam Eropah. Bagi ASA, mengapa kempen ini dijalankan? Kerana minyak sawit telah menjejaskan penjualan minyak kacang soya. Manakala bagi NGO pencinta alam pula, penanaman kelapa sawit ini dikatakan menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan dan juga habitat haiwan liar. Dan keadaan inilah telah menyebabkan berlaku bantahan dan sekatan terhadap pengeluaran minyak sawit. Okey, bagaimana Malaysia menangani isu ini ialah melalui pertubuhan yang dipanggil sebagai RSPO. Jadi kempen secara berterusan serta untuk mendapatkan skim pensijilan, skim pensijilan MPSO sejak daripada tahun 2019.
Dan langkah ini bertujuan menghasilkan pengeluaran minyak secara mampan dan pelaksanaan amalan baik, iaitu amalan pertanian baik yang juga dikenali sebagai GAP. Sebab tadi pengeluaran minyak sawit telah ditentang oleh NGO pencinta alam, di mana dikatakan bahawa dengan penanaman kelapa sawit menyebabkan pencemaran alam sekitar, kemusnahan hutan serta habitat haiwan liar. Maka Malaysia menangani dengan cara yang begitu bijak sekali, iaitu pengeluaran minyak secara mampan dan pelaksanaan amalan baik, iaitu amalan pertanian baik. Ini akan dapat menangkis dakwaan oleh NGO pencinta alam. Tindakan Malaysia ini secara berhemah dalam menangani isu kempen anti minyak sawit. Jadi kita tidak menjalankan provokasi dan sebagainya, tetapi kita menjalankan satu langkah yang berhemah untuk mengelakkan sebarang konflik dengan negara lain. Jadi biarlah masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada isu yang keempat, iaitu isu pemerdagangan orang. Jadi ini adalah satu isu peringkat global juga, di mana dia merupakan satu isu ataupun dipanggil sebagai jenayah terancang. Aktiviti ini dijalankan tanpa mengenal bangsa, agama, keturunan dan juga warna kulit. Pemerdagangan orang juga merupakan ancaman terhadap hak asasi manusia. Ancaman hak asasi manusia dan keselamatan negara. Malaysia tidak terkecuali daripada berhadapan dengan isu ini. Mari kita lihat perkembangan ekonomi dan kemakmuran Malaysia telah menarik kehadiran warga asing. Kita highlightkan menarik kehadiran warga asing. Terdapat warga asing yang masuk ke Malaysia melalui sindiket pemerdagangan orang. Kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara telah menjadikannya sebagai lokasi, dipanggil sebagai lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain. Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang dan memberikan bantuan kepada mangsa. Ini apa yang Malaysia jalankan, menguatkuasakan undang-undang dan memberi bantuan kepada mangsa pemerdagangan orang ini. Undang-undang dikuatkuasakan menerusi Konvensyen PBB, menangani hak kanak-kanak 1989 dan juga protokol PBB untuk mencegah, menyekat dan menghukum pesalah pemerdagangan orang. Dalam menangani masalah ini juga, Malaysia telah menubuhkan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran pada tahun 2008, dan seterusnya menguatkuasakan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Malaysia juga mewujudkan Pelan Tindakan Kebangsaan anti pemerdagangan orang disusuli pada tahun 2010 dan 2015, menjalankan rundingan dengan negara luar, penguatkuasaan pendakwaan dan perlindungan. Jadi ini adalah antara apa yang diusahakan oleh Malaysia dalam menangani isu pemerdagangan orang. Jadi kita lihat usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Malaysia. Ini dia. Baik, kita teruskan kepada yang kelima, iaitu isu yang terakhir, Isu yang terakhir iaitu isu penyakit berjangkit. Isu ini juga telah menjadi isu global,
Penyakit berjangkit merupakan fenomena yang wujud dalam masyarakat di seluruh dunia. Antaranya adalah AIDS pada ketika itu, iaitu sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Jadi penyakit ini dikesan di Malaysia bermula pada tahun 1986 sehingga tahun 2014 didapati sejumlah 100,000 kes telah dilaporkan dengan lebih daripada 16,000 kematian. Jadi ini agak serius. Penyakit ini merebak disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat serta penyalahgunaan dadah. Jadi Malaysia melalui Kementerian Kesihatan bertindak secara proaktif telah memastikan penyakit ini tidak merebak melalui pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan juga memberi rawatan kepada mangsa. Tindakan ini telah menyebabkan Malaysia berjaya mengawal penularan wabak tersebut, iaitu wabak AIDS. Seterusnya, WHO memperakukan pencapaian Malaysia sebagai antara negara Asia yang berjaya mengurangkan masalah penularan wabak AIDS daripada ibu kepada anak pada tahun 2018. Jadi sejak tahun 2011, Malaysia telah mendukung hasrat PBB untuk menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030. Jadi kita sekarang 2021. Masih lagi dalam usaha menuju ke arah menjadikan dunia bebas AIDS pada tahun 2030 melalui pelaksanaan National Strategic Plan for Ending AIDS, iaitu NSPEA, atau juga dikenali sebagai Pelan Strategi Kebangsaan Mengakhiri AIDS. Malaysia turut menyambut Hari AIDS Sedunia yang diadakan Hari AIDS Sedunia iaitu pada 1 Disember setiap tahun. Baik, kita ada sedikit info di sini tentang pemerdagangan. Cikgu tunjukkan dahulu sedikit. Kita fokus di mana pemerdagangan orang. Apakah definisinya? Iaitu sebagai satu perbuatan melibatkan pemerolehan ataupun pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang. Ini dalam Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran pada tahun 2007. Jadi ini adalah berkaitan dengan isu pemerdagangan orang tadi. Dan kita akan akhiri subtopik ini dengan sedikit penutup, iaitu Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global, terutamanya berkaitan dengan apa-apa yang menyangkut untuk kepentingan negara. Walaupun berhadapan dengan pelbagai kesukaran, Malaysia tidak pernah menjadikan kekerasan, ini yang penting, tidak pernah menjadikan kekerasan sebagai penyelesai masalah. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya memberikan sokongan terhadap langkah diplomasi dan berhemah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menyelesaikan sebarang konflik antarabangsa. Jadi itu sahaja berkaitan dengan topik kita 10.1, iaitu Malaysia dalam isu global contemporary. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.